Okey, itulah dia merupakan antara sedikit demonstrasi daripada Pertubuhan Silat Gayung Malaysia yang juga merupakan pertubuhan silat yang kita kata terkenal ataupun punya nama dalam Malaysia sendiri. Jadi untuk kita sama-sama bercerita tentang Pertubuhan Silat Gayung Malaysia, kita boleh perkenalkan tetamu kita, Zia. Okey, kita ada 3 tetamu bersama kita. Di sebelah saya, Dato' Adi Wijaya Haji Abdullah yang di-Pertua Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia ataupun singkatannya PSSGM ya? PSS? GMK. Okey. Dan kita ada juga Tuan Abdul Aziz Othman, iaitu waris beradat kebangsaan. Dan kita ada Tuan Rasul Abdul Ghani, pengerusi Majlis Jurulatih Negeri Selangor. Selamat pagi, sihat. Selamat pagi. Assalamualaikum, Datuk. Apa khabar? Hulu balang kita hari ini. Alhamdulillah. Kalau tengok tengkolok dia tu semakin tinggi semakin hebat ya ilmu silat ni, betul kan? Itu perlambangan lah kepada pahlawan ataupun kita kata tradisi yang telah kita lama pertahankan. Datuk, saban tahun kita ada bercerita tentang silat ini, pelbagai jenis silat, tetapi untuk silat gayung sendiri, apa sebenarnya keunikan yang perlu ditonjolkan? Syukur Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada TM kerana memberi peluang dan ruang kepada kami untuk hadir di dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan saya rasa tak terlewat lagi saya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia dan terutama sekali kaki tangan RTM dan tuan dan puan lah. Tapi walau bagaimanapun kesempatan ini ingin saya ambil untuk memaklumkan sedikit tentang hal Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia. Kita telah pun mempatenkan lambang silat gayung seperti mana yang kita lihat seperti ini, dan kita telah pun menaruh TM di sini bahawa lambang ini hanya boleh digunakan pakai oleh ahli-ahli Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia kebangsaan. Dan juga kita telah pun memperolehi sijil daripada pendaftaran pertubuhan kita. Betul lah, maksudnya TM ni. Untuk TM kita lah. Ada naga, harimau. Yes. Ini kerisnya. Keris, dan ini negeri yang dicita-citakan oleh Allahyarham Datuk Myo untuk mengembangkan silat seni gayung ke seluruh tanah air dan juga di luar negara. Syukur Alhamdulillah, kita sudah ada 13 negara yang ada silat seni gayung. Kalau di Malaysia ni, kita daripada Perlis sampai ke Sabah, Sarawak, kita mempunyai cawangan-cawangan dan mempunyai keahlian yang masih aktif dan bergerak. Lebih kurang dianggarkan dalam 80,000 orang ahli. InsyaAllah. Baik, Tuan Aziz sendiri, kalau melihat perkembangan seni silat gayung ini sendiri, kita tahu silat ini cukup sinonim dengan budaya masyarakat Melayu. Sekarang ni nak tengok orang bersilat ni macam perkahwinan lah kan. Tapi sekarang ini fungsi silat itu sendiri, orang kata bukan lagi sebagai pertahanan diri, tapi lebih kepada untuk persembahan dan sebagainya. Jadi bagaimana melihat kesedaran juga masyarakat untuk kita yang khususnya baru-baru ni, generasi muda ni, untuk kita terapkan zanah kita ini yang satu ni. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SPM menjemput Pertubuhan Silat Seni Gayung Kebangsaan pada hari ini. Saya dalam konsep, saya berceritakan dulu dalam konsep dari segi adat istiadat dalam pertubuhan. Jadi apa yang Puan mengutarakan tadi, jadi kita nak mengembangkan lagi Pertubuhan Silat Seni Gayung Kebangsaan ini kepada anak-anak sekolah supaya mereka tidak alfa dan leka kepada gadget-gadget yang ada pada masa sekarang. Jadi bila kita implementkan kita punya Pertubuhan Silat Seni Gayung Kebangsaan ini, bukan macam dulu lagi hanya orang dewasa saja yang mempelajarinya sekarang saja, tetapi sekarang kita telah nampak yang sekecil-kecil tadi pun minat belajar dalam Pertubuhan Silat Seni Gayung. Okey, Tuan Rasul, kalau kita tengok di dalam negara sendiri banyak pertubuhan silat. Ada silat sendeng, silat cekak dan termasuklah silat gayung. Jadi nak membezakan antara setiap pertubuhan itu, adakah berdasarkan kepada seninya, gerak langkahnya, bagaimana? Terima kasih SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam silat seni gayung, kita mempunyai beberapa ciri yang membezakan dengan lain-lain silat tu. Pertama sekali dari segi lambang kita lah. Lambang kita, keduanya dari segi silibus ataupun pelajaran dia. Jadi itu dia membeza-bezakan di antara satu pertubuhan tu. Jadi dalam silat seni gayung ini kita ada beberapa peringkat pelajaran. Dan kita juga ada beberapa peringkat murid daripada pra tadika, sekolah rendah,
menengah dan IPT LPS. Jadi pelajaran-pelajaran itu yang membezakan di antara satu pertubuhan dan satu pertubuhan itu. Jadi di peringkat kanak-kanak kita mengajar pelajaran-pelajaran tang kosong saja. Itu kemahiran dia untuk mengenal gerak langkah silat itu. Tentu sampai ke peringkat menengah IPT, kita masuk ke pelajaran-pelajaran dari segi yang lebih agresif dan nampak lebih tangkas lagi lah. Dan senjata juga kita akan ajar. Terutama sekali pada anak-anak wanita kita untuk kepentingan keselamatan diri mereka lah dalam zaman ketika ini. Ya, baik. Okay. Datuk, kalau kita perhatikan ilmu persilatan gayung ni, ia memerlukan juga bukan saja lagi ketangkasan, tetapi dalaman spiritual itu juga perlu diperkukuhkan juga kan, kerana ia dapat membantu kita untuk membentuk satu jati diri yang baik dan juga sahsiah dalam diri itu. Jadi bagaimana Datuk melihat kelebihan untuk kita mempelajari ilmu persilatan seni gayung ni khususnya? Ya, inilah yang terdapat di dalam silat seni gayung Malaysia. Kita tidak hanya mengajar bersilat, tetapi kita terapkan juga nilai-nilai agama kita sebab untuk menjadikan seseorang itu jati diri yang begitu kuat. Sebab kalau seseorang bersilat tanpa mempunyai kekuatan jati diri seperti mana you kata tadi, maka dia akan menjadi lemah. Jadi keperluan jati diri itu, kepercayaan pada diri sendiri itu harus ada. Maka itu kita menggalakkan anak-anak seperti mana Saudara Rasul katakan tadi, daripada peringkat sekolah rendah lagi kita menerapkan silat ini agar mereka itu percaya kepada diri sendiri. Sebagai seorang, kalau kita bagi contohnya, kalau kita sebagai seorang pemimpin, tak kiralah pemimpin apa, dia harus mempunyai keyakinan diri. Macam mana caranya kita nak meyakinkan diri? Itu kita harus mempunyai kekuatan jati diri. Dan apabila dia menceburkan diri di dalam silat, kita akan melatih dia. Kau kena buat sini, gini, begitu. Jadi ketahanan dia itu ada. Bagi contohnya Datuk Mio telah pun mengembangkan ilmu persilatan ni pada tahun 1948 lagi. Cukup lama. Dah bermula dah dan dapat berkhidmat untuk menyelamatkan orang-orang di Pulau Sedung, utamanya wanita-wanita yang banyak pihak-pihak tentera Jepun yang cuba nak merogol dan sebagainya. Tapi Datuk Mio telah melatih mereka tu mempunyai ketahanan dan menentang habis-habisan. Sebab masa itu, ketika itu tentera-tentera Jepun dia akan round ke kampung pakai uniform. Dia tengok rumah tu ada anak dara cantik, petang tu datang dia tanpa uniform. Yang inilah yang ditentang oleh anak-anak gayung, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Inilah yang mempertahankan diri dan maruah sebagai seorang wanita di kampung-kampung tersebut. Itu selepas tu, pada tahun selepas negara kita merdeka dan Jepun kita dapat halau, pada tahun 1960 lagi Datuk Mio sendiri membuka satu kelas iaitu silat gayung khas untuk anak-anak muda dan wanita-wanita, bermula di Singapura, di Woodland. Dan pada tahun 1963 maka terdaftarlah Pertubuhan Silat Seni Gayung secara sah dengan pendaftaran nombor 361. Baik, alhamdulillah. Okey, dulu kalau kita lihat rasminya silat itu mesti ada susun atur atau tata caranya, mesti ada upacara, mesti ada pembukaan gelanggang ni dan sebagainya. Sekarang ini silat dah lebih komersial, ada silat olahraga ya dipertandingkan di sukan-sukan peringkat antarabangsa. Jadi untuk penyertaan generasi muda, Tuan Aziz melihat untuk keadaan penerimaan silat sekarang bagaimana? Sekarang saya hanya menitik beratkan dalam Pertubuhan Silat Seni Gayung kebangsaan. Sesiapa saja yang ingin memasuki pertubuhan ini, terlebih dahulu mesti diperlimau tapakkan. Diperlimau tapakkan dahulu. Adat itu dah adat istiadat yang teristimewa dalam Pertubuhan Silat Seni Gayung kebangsaan. Sekiranya tidak diperlimaukan, dia tidak boleh menjadi ahli
murid gayung dalam pertubuhan silat seni gayung. Mandi limau lah kiranya. Yes. Betul, kata kadang-kadang silat ni kadang-kadang yang mana yang berfikiran sempit lah, dia kaitkan juga dengan amalan khurafat katanya kan, ada ilmu kebalnya berkaitan dengan orang yang terlibat dalam bidang persilatan ini. Kebal tu kena lama lagi tu. Sebenarnya bukan macam tu. Jadi sini salah faham. Itu kadang-kadang kita membuat penjelasan kepada mereka. Kalau di zaman purba dulu macam kita menggunakan limau dengan sintur tu untuk membersihkan, di zaman purba tak ada sabun selak, sabun mei, tak ada. Jadi itulah pembersih badan pendekar-pendekar dulu. Yang ini kita gunakan di dalam silat gayung untuk membersihkan badan, sebab mereka harus suci. Sebab kita harus membaca Fatihah Allah dengan tabat untuk menerima orang itu sebagai anak murid. Pelambangan sebagai mensucikan diri. Yes. Ya. Baik. Terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Aziz. Baik. Terima kasih Tuan Rasul kerana bersama kami. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia.